Allahu Akbar, Allahu Akbar. Data di tahun 2022, data kematian kalangan remaja yang membunuh diri lebih kurang dalam 1142 kes bunuh diri di kalangan remaja di Malaysia pada tahun 2022. Berbeza 81% peningkatan tu berbanding dengan 2020 yang hanya lebih kurang dalam 600 lebih kes bunuh diri. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma aslih zata bainina wa li bain qulubina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Yang saya kasih sidang muslimin muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita kesihatan, kesempatan bersama-sama berada dalam halaqah ilmu. Semoga memperolehi keberkatan dan kebaikan insya-Allah. Jadi kita menyambung pengajian kita daripada kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmizi. Kita sudah berada pada bab yang ke-36, hadis yang ke-240 dalam buku tuan-tuan tu. Kalau dalam buku yang tebal, hadis yang ke-232. Kita ulang kaji sikit daripada hadis 236, yang mana dalam bab cara Rasulullah SAW bergurau ni. Hadis yang ke-228 kalau dalam kitab tebal, bahasanya Anas bin Malik kata, bahasanya Rasulullah SAW pernah memberi gelaran kepada Anas bin Malik ni seorang yang memiliki dua telinga, dengan maksud orang yang betul-betul fokus semasa mendengar setiap apa yang Rasulullah SAW bicarakan, dan dia boleh nampak apa yang Rasulullah SAW buat. Dia kita kira orang yang ambil peduli, bukan orang yang tengok lebih kurang ataupun dengar lebih kurang. Tak. Anas bin Malik ni sebab dia budak, berada bersama Rasulullah SAW lebih kurang dalam 10 tahun. Usia dia belasan tahun, mungkin dalam 13-14 gitulah. Jadi budak remaja dalam usia belasan tahun ni, otak dia masih kosong tuan-tuan. Dia boleh pick up banyak benda. Tapi kalau dia dah cecah usia balik, dia lain sikit. Bila dah masuk 20 lebih, dia jadi kerah sikit lah. Sebab tu Nabi pernah kata dalam satu hadis, kita ni nak mendidik anak kita, didikan yang paling bagus adalah bila mana dia berusia remaja, kita jadikan dia seperti sahabat kita. Jangan kita jadikan dia seperti anak kita. Anak ni dengan maksud kita boleh tarik telinga, kita boleh marah, jangan. Pada usia remaja belasan tahun, kita kena jadikan dia seperti kawan. Kita boleh ajak dia minum air. Pagi-pagi rasa nak minum air, kita ajak dia. Kita sembang-sembang dengan dia, tukar-tukar fikiran. Sebab banyak masalah remaja sekarang tuan-tuan. Macam-macam masalah remaja. Remaja yang berpenyakit tu satu masalah dah, kerana tak jaga kesihatan tubuh dia. Umur 5-16 tahun dah ada kecil manis dah. Tapi yang paling dahsyat tuan-tuan, satu data di tahun 2022, data kematian kalangan remaja yang membunuh diri lebih kurang dalam 1142 kes bunuh diri di kalangan remaja di Malaysia pada tahun 2022. Berbeza 81% peningkatan tu berbanding dengan 2020 yang hanya lebih kurang dalam 600 lebih kes bunuh diri. Banyak tuan-tuan bunuh diri, 1000 lebih. Bayangkan tahun 2022. Bunuh diri tu mungkin yang ambil pisau bunuh terus ke, ataupun tak tahu tiba-tiba
jumpa, kemudian di apa ni nak masuk ke apa, dia buat postmortem, tengok-tengok masalah bunuh diri, macam-macam 1000 lebih. Kemudian hadis yang ke-229 ataupun 237, Anas bin Malik juga kata, iaitu berkaitan dengan adik kepada Anas bin Malik, yang mana kematian burung dia. Jadi Nabi SAW panggil dengan gelaran Nu'air, bukan kata nak peli kepada adik Anas bin Malik, tidaklah, tapi nak kita kata nak apa ni, nak menghilangkan rasa duka cita. Nabi nak bergurau sikit dengan dia. Kemudian pada hadis yang ke-230 ataupun 238, Abu Hurairah berkata, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah engkau bergurau dengan kami? Ini statement lah, satu statement. Rasulullah kata, ya, maknanya Nabi ni pernah bergurau, namun aku tidak pernah berkata perihal yang tidak benar. Ini declaration daripada Nabi SAW sendiri. Kalau orang tanya Nabi ni biasa bergurau tak, kita kena kata, ya, ada hadis Abu Hurairah kata, sebab Nabi sendiri mengaku baginda pernah bergurau. Tapi Nabi tak bergurau pada perkara-perkara yang tidak menentulah. Semua perkara yang baginda bergurau adalah perkara yang benar. Kemudian hadis yang ke-239, Anas bin Malik juga, iaitu berkaitan dengan seorang sahabat, Nabi suruh dia naik unta betina. Jadi dia kata, buat apa unta betina ya Rasulullah, nak naik pun tak larat, saiz unta betina ni kecil. Jadi Rasulullah kata, tidak kira unta betina yang melahirkan unta jantan. Mungkin bagi kita rasa tak ada apa, tapi budaya masyarakat Arab mungkin benda tu boleh jadi gurauan bagi mereka lah. Jadi hari ini kita tengok hadis yang ke-240 dalam buku tebal 232. Anas bin Malik melaporkan, dia kata, anna rajulan min ahli al-badiyah kana ismuhu Zahiran wa kana yuhdi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadiyatan min al-badiyah fayujahhizuhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruj. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ظاهرا باديتنا ونحن حاضروه. Jadi ada seorang lelaki dari kampung yang bernama Zahir. Jadi lelaki itu nama dia Zahir, bukan nama kampung Zahir dah, nama lelaki itu Zahir. Dia ni mari daripada satu kampung lah. Pada suatu hari baginda datang menemui Rasulullah SAW. Dia tulis baginda, sepatutnya Zahir itulah. Dia guna apa ni kita kata ganti nama yang tak tepat. Dan membawa hadiah dari kampung. Maknanya Zahir ni mari daripada kampung, dia bawa hadiah nak pergi ke Nabi. Apabila baginda pulang, Rasulullah SAW pun memberi bekalan kepadanya. Baginda ni sebenarnya kata ganti nama yang merujuk pada Rasulullah atau orang-orang yang besar saja. Tapi itulah kita kata terjemahan, kadang-kadang mungkinlah berlakunya kesilapan. Sebab kalau buku-buku agama bila merujuk baginda memang merujuk Nabi, tapi dalam teks ni dia terjemah baginda tu merujuk pada Zahir tadi tu, nama Zahir tadi. Dia kena guna beliau sepatutnya, sekurang-kurangnya beliau ataupun dia. Jadi kalau orang tak faham hadis ni memang peninglah. Kecuali kita faham yang bahasa Arab tu. Jadi bila mana dia mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia nak balik, Nabi pun beri hadiah dia sebab dia buat mari hadiah ke Nabi. Kita kata beri balas baliklah hadiah. Orang beri kita balas balik hadiah. Rasulullah SAW berkata, Zahir adalah pembekal barang kamu untuk kita dan kita adalah pembekal barang kota untuknya. Maknanya moga dia mari daripada kampung. Dia buat mari hadiah ke Nabi. Nabi pun kata, ni orang bandar nak beri hadiah kamu pula. Gitu. Cara kita kata dari segi adab dia. Kita tengok dah apakah gurauan Nabi dengan dia. Cuba kita tengok. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu wa kana rajulan damiman. Fa ataahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman wa huwa yabi'u mata'ahu wa ihtadanahu min khalfihi wa huwa la yubsiruh. Faqala man hadha? أرسلني فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألوم ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه. Ni start nak gurau ni hak ni dia cerita siapa Zahir tu. Nama hak Zahir tadi. Rasulullah SAW sangat suka kepada Zahir. Nabi suka kepada dia ni. Hak mari daripada kampung ni.
cerita hadiahkan Nabi tadi. Walaupun beliau memiliki wajah yang tidak menarik. Adakah Nabi ni memilih orang semak-semak saja ke? Dah. Ni saja nak royak statement tambahan saja ni dah. Mana Nabi ni tak kisah orang tu mari sama ada kedudukan tak ada kedudukan ke. Dah, wajah molek ke tak molek Nabi tak kisah. Pada suatu hari, Rasulullah SAW pergi menemui Zahir ketika beliau sedang menjalankan perniagaannya. Maknanya Nabi pergi tempat dia. Masa tu dia tengah berniaga. Tiba-tiba Rasulullah SAW memeluk Zahir daripada belakang. Nabi gigah peluk dia daripada belakang. Zahir tidak dapat melihat siapakah orang yang memeluknya dari belakang itu. Zahir berkata, "Siapakah ini? Lepaskan aku." Dia menoleh dan mengetahui rupa-rupanya Rasulullah SAW yang berada di belakangnya. Tanpa membuang masa, Zahir merapatkan lagi badannya dengan dada Rasulullah SAW bagi meraih keberkatan. Nabi gigah belakang dia tengah dia menego. Dia buka kedai makan. Contoh dia. Kalau dia menego gapo kau. Nabi gigah belakang. Dia pun tak boleh nak paling. Dia kata siapa dia ni? Pusing-pusing Nabi. Sahabat kebanyakannya kalau kita baca riwayat dalam Asy-Syama'il Muhammadiyah ni tuan-tuan, bila dengan Nabi dalam keadaan dekat, mana posisi tu rapat, kebanyakan sahabat buat apa? Cuba setuh Nabi. Mereka akan cuba setuh ataupun rapat tubuh tu biar boleh pergi dengan Nabi. Termasuk cerita Salman Al-Farisi, termasuk cerita Rumaisah. Rumaisah tu dia kata, ada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam nanda, kita kata khutbah nubuwah, nanda telur tu. Dia siap royak, dia kata masa tu rapat dah, kalau aku nak cium pun dah lagi. Salman Al-Farisi pun kata dia seluk tu memang setuh dah. Sebab apa? Semua sahabat nak kejar untuk dapat barakah pada Nabi. Ada pun barakah, ada pun peninggalan Nabi hotlah ni. Hak tu ana bahas banyak kali dah tu ada. Hak tu kita kata spekulasi lah banyak. Sebab nak jumpa betul-betul barang peninggalan Nabi dalam zaman kita lah ni 1400 tahun lebih dah ni. Bagi adalah satu perkara yang mustahil, kecuali ada di museum dah tu pun kalau autentik, kalau original. Kalau nak sampai ke Malaysia rambut Nabi, janggut Nabi, ana rasa mustahil. Benda tu pure, bukan pure lah, bukan autentik lah. Ramai orang ambil kesempatan lah. Sebab kalau buat penicah untuk yurai masuk pameran putu belana dah 5 ya sepala, dia pamer ke apa? Pamer janggut Nabi so lah. Kalau lain tu dia tepek go ni gambar ni, kita pun masuk 5 ya. Tak khabar dia buat seminggu berapa ribu orang lagi, cukup dah keuntungan dia. Dan janggut Nabi tu pun supaya ayat tadi tidak autentik, tak pasti, tidak sahih janggut tu. Jadi sahabat Nabi ni pun, Zahir ni pun peluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambungan lagi, faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul may yashtari hadha al-'abd faqala ya Rasulullah idhan wallah tajiduni kasidan faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lakin 'inda Allah lastu bikasid atau qala anta 'inda Allah ghalin. Kemudian Rasulullah SAW pun berkata, siapakah yang mahu membeli hamba sahaya ini? Nabi buat gurau, lepas Nabi cekor dia peluk Nabi, Nabi pergi dan Nabi kata ni, muka duduk di kedai, duduk di pasar, ramai orang. Nabi kata ni, siapa dia nak beli hamba sahaya ni? Zahir membalas. Nabi gurau sungguh ni, gurau ni gurau kasar juga ni, kena kira kita malu lah dia. Tapi sahabat ni kalau Nabi gurau suka lah dia. Banyaklah riwayat tu. Zahir membalas, wahai Rasulullah, demi Allah engkau akan menyaksikan aku ini tidak laku. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni tak laku lah. Tak ada siapa dia nak ke aku ni ya Rasulullah. Ini kasid. Kasid ni mana tak ada ego. Dia nak jual berapa sen lah aku ni ya Rasulullah. Tengok Rasulullah gurau dengan satu gurauan yang berbentuk motivasi. Nabi katakan, lakin indallahi lastu bikasid, anta indallahi ghalin. Allah, kalau Nabi sebut gini, sahabat ketar tu suka. Dia kata, jawab Rasulullah SAW, tetapi di sisi Allah engkau bukan tidak laku, atau tetapi di sisi Allah engkau sangat berharga. Memang sangat berharga. Ni gurauan Nabi. Lepas dia bergurau, dia beri satu semangat positif. Sebab tu kita kecek dari segi gurauan ni dia. Dia satu benda yang penting dalam kehidupan kita, terutama kita yang berumah tangga.
Biar ada gurau semua, tapi gurau terhormat lah. Jangan gurau yang menghina kita punya partner company kita deh. Isteri kita janganlah. Anak-anak kita boleh bergurau. Sebab gurau ni dia boleh mengurangkan tekanan hidup kita. Kalau kata serius deh, balik kerja pun nak mahu kau kecuali kita letih, tu lain lah. Kita nak ambil masa berehat, nampak cetung lah deh. Tapi cubalah ambil satu masa bergurau dengan anak bini kita. Anak kadang-kadang malam anak ngajar tu ada satu masjid. Sebelum anak ngajar tu ada satu malam tu anak dijemput ke satu masjid di Tembesu. Lama dah anak tak ngajar 4-5 tahun, dia telefon ustaz free kau. Dia telefon pagi tu dia minta anak pergi malam tu. Anak pergi. Rupanya satu peristiwa berlaku malam tu di Kapuana. Bukan Kapuana, lalu Kapuana. Gitu. Ada pula sahabat kita pergi terjun dalam sungai. Boleh 12 hari ni sore dah terjun. Boleh 12 hari ni naik helak. Wallah halal sama dia berik, sama ada dia Superman selalu. Kau dia berik, dia mikir dulu kau. Kita tak tahu. Ramai-ramai hak lalu tu tak ada tengok belakang. Termasuk hak baru ni, hamba Allah baru ni. Jadi dia terjun. Malam nak ngajar tu lah saya nak WhatsApp, tak ada kih orang terjun. Malam dah pukul berapa, tak nak pagi tu baru terbaca. Allah kata sedih. Dia jadi macam tu kita kata stres dalam hidup tu tuan-tuan. Tak ada gurau, tak ada orang yang boleh puja kita deh. Allahumma sayyiban nafi'ah. Tak ada orang yang boleh kita luah perasaan kita, tak ada orang yang boleh sedia dengan apa masalah kita. Allah anak dengar tu tak kenali. Sebab sungai tu kalau anak jalan kaki pun boleh pergi sungai tu boleh tengok. Kalau hari hujan, musim banjir bawah ni suka kita nak tengok air naik turun tu. Kadang-kadang musim tak hujan ni ramai orang duk ngai. Tapi bila duk berlaku banyak kali gitu dia jadi fobia. Kita tengok jambatan tu pun rasa air tak apa sedap. Sebab anak duk ngajar pun lalu jambatan tu banyak. Nak pergi ke masjid-masjid anak ajar. Kenapa? Kerana benda-benda ni sebab tu Nabi suka bergurau. Bukan maksud suka bergurau, ada masa-masa Nabi bergurau kerana apa? Nak release tension. Kalau tidak stres tuan-tuan. Di Jepun dia ada satu tempat khusus untuk siapa-siapa nak bunuh diri boleh pergi. Dia panggil Akogihara di kaki Gunung Fuji. Anak tahu ni pun sebab saya anak duduk bilik depan anak dia duduk di Jepun lama. Dia ceritakan anak pun study memang dahsyat. Kerajaan Jepun buat data tidak kurang daripada 100 kematian bunuh diri yang berlaku dalam Akogihara tu di kaki Gunung Fuji. Kalau tuan-tuan tengok gambar kaki Gunung Fuji ni, Allahu Akbar, comel. Luar biasa comel. Dengan gunung bentuk lagu tu, dengan pokok-pokok. Kalau musim salji, pokok tu tak ada daun dah. Dia punya pokok tu nampak hitam, atas nampak biru. Ajaib tuan-tuan, ciptaan Allah. Tapi manusia pergi jadikan tempat tu tempat bunuh diri. Tak kurang pada 100 kematian setiap tahun. Kerajaan dia buat satu papan tanda, tulis. Beri semangat kepada orang yang nak masuk situ, jangan bunuh diri. Ada organisasi sukarelawan masuk gapo pergi cari siapa-siapa ada dalam tu perambat otobik. Sebab orang masuk dalam tu memang nak bunuh diri. Dan ada satu kajian buat bunuh diri ni tuan-tuan. Dia sebenarnya dia bukan kata dalam keadaan normal dia terjun bunuh diri bangunan kau naik atas bangunan kau jambatan, bukan lagu tu. Kebanyakan mereka dia punya modus operandi dia lah kita kata. Antaranya puan-puan ni, tapi anda tak sabit hak kematian sini lah, wallahualam sini anak kecil ni overall lah di dunia lah. Mereka ni akan ambil benda-benda terlarang, sama ada obat ke, arak ke, pek kuda ke, sebab nak beri semangat berani ni. Kalau tidak, tengok getok, tak ambil pek kuda, tengok getok kenali juga. Dia ambil kau tu dia jadi berani. Tujuh. Ataupun dia mabuk. Mabuk dah naik kata minaruk. Memang dia nak terjun dah. Terjun mati. Nauzubillah. Ni pucuk apa? Pucuk putus waya belakang. Tak ada orang yang support. Tak ada orang yang support dalam keluarga.
Tuan-tuan, tengok anak-anak kita lah. Termasuk anak sendiri, peringatan anak kecil ni, anak berasa ingat kepada ahli keluarga kita masing-masing. Jangan beri anak kita duduk bersendirian. Cubalah pergi kecil kau, walaupun dia jawab macam-macam. Anak tak kata kau anak-anak sendiri, pongoh ada-ada dia. Tapi ada masa-masa kita berjaya pujuk dia, boleh tubik minat air dengan dia, tak apa dah. Akhirnya kita boleh dengar masalah dia apa. Sebab dia masalah tempat ngaji dia, beratus ribu masalah. Budak-budak ngaji lah ni tuan-tuan. Anak nak guna bahasa pun tak tahu nak kata kan, nak kata bahasa kasar tuan-tuan, terkejut deh. Kita ngaji dulu tuan-tuan, boleh lagi. Kita ngaji universiti 90 anak 90. Mungkin ada tuan-tuan ngaji universiti 80. 80 ni dia lagi dengan Azura naik motor ni. Scrambler lopak-lopak. Budak lah ni tak ada masa nak buat gitu. Kena buat tesis, kena buat assignment, kena ada kuis. Allah pecah kepala budak-budak. Siapa nak terfikir zaman aku dulu, aku dah lagi main bowling lah, lari sini macam-macam. Budak lah ni tak ada stres. Sebab dia tengok saingnya dia tu hebat-hebat belakang. Saing dia boleh 4 flat, tuan-tuan. Dia boleh 3.8, stres dah. Kita dulu 3.5 pun mujur, syukur banyak dah 3.5 dia. Budak lah ni 4.0 tuan-tuan. Ana ada tengok budak medik tempat Ana tu. Ada budak Melayu 4-5 orang, Ana biasa dengan dia. Ana tanya, Ana nak tengok CJ SPM. Tak dalam bentuk soft copy lah. SPM tu tuan-tuan, A sahaja, straight. Dia ambil muat bahasa Inggeris tu, band dia boleh band 5. Band 5 bisa dah lah kira ni. Orang putih lah kalau band 5 kecek ni lah. Kecek orang putih dah. Tapi kehidupan dia tak ada. Ana duk tengok hantar tak boleh. Ana ayat dia lah. Bapa awak ni tak boleh hidup gini. Kena main juga. Pergi bersukai kau apa tidak, stres. Jadi kita cuba kawal lah ahli keluarga kita. Kita takut berlaku benda gitu. Sebab tu bunuh diri ni. Sebab anak nak relate dengan bunuh diri. Mana kita dek kecek cara Nabi gurau ni. Dia satu solusi hak paling menjadi pilihan masa kini. Kita boleh kata gitu. Sebab tu anak takut budak-budak kalau dia tengok YouTube tak apa. Sebab YouTube dah sensor kadang-kadang dia. Dia potong babak ganah. Tapi kalau dia tengok Netflix tu tak ada dah. Lebih lagi dia tengok cerita Korea. Netflix cerita-cerita Korea. Sebab orang Asia kita ni, walaupun kita kata Asia kita, Jepun, Korea ni, dia ada satu kepercayaan, iaitu reincarnation. Kalau tuan-tuan pernah study dulu hak jenis cahaya kehidupan selepas mati. Jadi dalam cerita banyak-banyak cerita dia bunuh diri, lepas tu hidup balik. Anak pernah tanya anak-anak hotel tidak kira watak dia tu mati dah Dia kata mati dah tapi dia hidup mula. Bahaya tu tuan-tuan. Dia akhir sekali dia letak dalam minda bahasanya bunuh diri tu benda biasa. Jangan. Kita takut. Nauzubillah. Sebab tu Nabi kata bunuh diri ni Allah Subhanahu Wa Taala tak akan beri syurga kepada dia. Nabi pernah wayak kepada sahabat-sahabat. Nabi kata ada satu masa dulu Nabi kata ada seorang tu dia tercedera, Nabi kata. Kemudian dia pun kerak bahagian luka dia, siapa darah tubik banyak, mati. Kemudian Allah berfirman dalam hadis kursi, Allah kata orang tadi tidak akan dapat masuk syurga kerana dia menyegerakan kematian dia. Nauzubillah. Kita minta jauh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis lain banyaklah Nabi cerita bunuh diri ni. Kalau dia bunuh diri dalam bentuk apa sekalipun, maka dia akhirat esok dalam neraka dia akan buat perbuatan itu juga. Mana kalau dia bunuh dengan pisah, dia akan ambil pisah dia tikai-tikai dia. Kalau dia terjun daripada tempat tinggi, dia akan naik terjun juga. Dalam hadis tu Nabi kata kalau dia naik atas bukit dia terjun, maka dalam neraka nanti dia akan naik atas bukit dia terjun. Setiap kali dia akan buat gitu. Tapi lah ni demon ni tak naik bukit tu bukit tu rendah lagi. Naik bukit panah payuh nak terjun tu moga dia tidak slide gitu. Lah ni tekeh tep dekat 41. Apa dia cari pintu mana, pintu tangga ke apa? Boleh pergi kat koridor luar. Lepas tu dia apa? Get ready lah, Superman lah. Superman. Ana pernah tengok tapi tanya jatuh anda tak tengok. Di Batu Pahat dulu ada satu bangunan nama Supreme. Tengah-tengah bandar Batu Pahat. Ada Cina Amoy tu duduk betul-betul. Anda dia tengok di atas ni. Dia terjun tu tak dia tengok pasal dia punya drama dia sejam lebih di atas ni. Sejam lebih apa sepagi. Tak terjun.
Tapi akhirnya dia tuju matilah, dia hacur lebu. Orang kata tak ada apa, pecah berlaku. Nauzubillah, anak nak kecek pandai berasa takut benda ni. Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Nabi pun royak dari banyak hadis benda-benda gini. Jadi solusi dia tuan-tuan, daripada berlaku benda-benda gini, anak royak sungguh. Kau ni tuan-tuan kena kongsi dengan ahli keluarga, jiran-jiran kita, kawan-kawan kita. Solusi paling utama untuk kita jauh daripada benda-benda dosa besar gini adalah semaya tuan-tuan. Nabi royak banyak kali. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sebut dalam Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan dengan Allah melalui sabar dan juga semaya. Semaya itu maksudnya berdoa. Dalam semaya kita minta tolong dengan Allah sepanjang masa tu. Kita kata iyyaka na'budu, hanya engkaulah kami mengabdikan diri, beribadah pada dia. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya padamu kami minta tolong. Kita kata minta tolong dengan Allah. Dalam kali pilih bunuh diri. Sebab apa? Sebab dia semaya pun tidak. Didiklah anak kita biar boleh semaya dan faham apa dia baca edaran semaya, supaya dia ada kekuatan nak bela diri dia, sama ada untuk hidup di dunia ataupun di akhirat. Pak ni biasanya tak semaya tuan-tuan, ataupun dia semaya tapi dia tak ada kekuatan dalam semaya. Pengharapan daripada Allah tu jauh. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, wala taqnatu min rauhillah, jangan memputus asa daripada minta harapan dengan Allah. Minta dengan dia ni, dia segala-gala kontrol kita. Anak cerita satu masjid tadi, anak pergi ngajar tuan-tuan, masjid Tembesu. Tok email dia siap royak, ustaz ngajar masjid Londai bila, dia tanya anak royak dia hari Rabu, malam kami banyak kali, sebab mungkin dia mari kan anak tak tahu lah Tembesu Pasir Tomoh. Setiap kali anak pergi ceramah dia, anak rasa dah dekat 2 tahun untuk pergi. Sebelum ni anak pergi, dia beri tajuk sama ya. Dia kata ustaz mari malam ni dah, beri tajuk pasal semaya. Anak ada berapa kali baru ni anak tanya, buat apa pasal semaya banyak sangat dulu pasal semaya. Dah ustaz, kita nak suruh orang boleh mari semaya di masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Anak dengar tegak syahadu juga. Sebab apa? Dia kata ahli Korea kita nak boleh mari masjid payah. Dia kata 3-4 kali anak duduk ceramah situ tuan-tuan. Setiap malam anak pergi kena jemputan anak tu, dia akan buat makan. Dia ramah. Malam tu pun anak tanya dia, Tok Iman ni ramah ni. Dia kata ramah, kita buat makan. Anak kata Tok Iman bagus. Tok Iman punya apa ni master plan tu bagus. Kenapa habis modal sikit anak kata. Buat makan tiap malam. Dia kata tak ada ustaz, dia muni kopi. Pula dah, tak apalah tu dah. Tapi strategi kita nak raih orang mai masjid, kita kena fikir kreatif macam-macam. Makan bagi tu orang mari tuan-tuan. Eleh besar-besar dia. Maklum kau ahli Korea, tak payah nak cari penceramah hebat-hebat. Kalau nak suruh orang ramai masjid, caya anak lah. Tuan-tuan cari penceramah hebat, habis 3-4 ribu jemput mai masjid. Tuan-tuan boleh tengok kesel dia ke apa dia. Kesel rizak dia paling bagus sekali. Hak memang tuan-tuan boleh ukur adalah subuh esok. Kalau subuh esok, tuan-tuan bayar penceramah malam tu 3,000. Dia duk mari takir, duk kata-kata, duk sebut bodoh lah apa macam-macam setengah ustaz kan. Subuh esok 3 hari pun tak cukup. Tak ada guna 3,000 habis modal. Cari penceramah hak biasa. Hak mana kecek betul-betul. Nyapa cara kepahaman. Orang tu boleh terima lalu, boleh amal lalu. InsyaAllah pagi esok makin lama makin ramai. Buat makan. Ada satu masjid di Pasir Mah, nama dia Masjid At-Tayyibah. Ana apa ni program dengan ana setiap subuh hari Jumaat. Macam-macam Tok Imam dia buat program. Siapa masjid setiap pagi Jumaat subuh, masjid jarang dia buat makan. Sebab apa? Sebab makan pagi ditaja oleh individu. Masjid tak minta pun. Tu mari kata ustaz minggu depan kita nak. Royak kata email tu. Tok Imam minggu depan suari ni kita nak. Tok Imam buat macam-macam program kepada ahli Korea. Lama tuan-tuan. Subuh anak nak kata 4-5 baris tak nak rasa macam lebih. Dengan luar crowded lagi. Kenapa? Orang faham semaya tu gapo. Bila dia mari ramai di masjid, aktiviti luar automatik akan kurang dah.
Bila subuh dia main masjid, dia pergi masa ngata zikirah ke apa. Bila dia balik rumah, dia letih, dia akan tidur sebentar dah, dia tak tubik karut-karut dah. Banyak program tuan-tuan boleh buat untuk we orang kesedaran mai ke masjid semaya. Kerana semaya itulah benteng paling besar kita untuk menghindari daripada berbuat benda-benda dosa. Sebab tu sebelum azan kita sebut, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya semaya itu tanha, menegah kita, mencegah kita, 'anil fahsya, daripada berbuat perkara buruk, wal munkar, dan perkara-perkara yang mungkar. Tapi kita mari semaya tak khabar duk minta pertolongan dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tak telitah duk minta dengan dia. Akhir sekali kita buat keputusan bodoh dalam hidup kita. Antaranya bunuh diri. Maka kena cek balik. Kita setara mana lah ni? Adakah anak-anak kita dalam keadaan tertekan ke? Sebab tu dalam 2 minggu lepas anak cek dengan tuan-tuan berkaitan dengan stres. Apakah makanan-makanan yang boleh elok stres? Walaupun tuan-tuan dengar tu macam tak ada apa sangat. Sebenarnya kalau tuan-tuan buat kajian, baca banyak benda tu ya. Antara benda yang boleh masuk dari perut kita boleh bantu. Selain daripada kita jaga pemakanan berkhasiat lah. Jadi benda ni penting bagi kita untuk jaga kebaikan diri kita sendiri. Kemudian hadis yang ke-233. Hasan Al-Basri berkata, anta ajuzun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah ud'u Allah an yudkhilani al-jannah faqala ya umma fulan innal jannata la yadkhuluha ajuz qala fawallat tabki faqala akhbiruni annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz. Inna Allah Ta'ala yaqul inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara uruban atraba. Hasan Al-Basri berkata, seorang wanita tua datang menemui Rasulullah SAW. Hadis ni biasa tuan-tuan dengar dah. Okey. Dan berkata, jadi wanita tua ni mari jumpa Rasulullah, dia berkata, wahai Rasulullah, tolonglah berdoa kepada Allah supaya aku dapat masuk ke dalam syurga. Rasulullah SAW menjawab, wahai ibu fulan. Maknanya wahai ibu kepada seseorang lah, nama anak dia. Syurga itu tidak dihuni oleh orang tua. Dah lah makcik ni mari minta syurga dengan Nabi. Nabi kata makcik ni tua, bukan peluang orang ke syurga orang tua ni. Mendengar jawapan Rasulullah SAW itu, wanita tua itu pergi dari situ sambil menangis. Allah tiuk dia, tubik daripada situ. Kemudian Rasulullah SAW berkata, beritahu kepada wanita itu, dia tidak akan masuk syurga dengan usia tua. Allah berkata, kami menciptakan mereka bidadari itu secara langsung, lalu kami jadikan mereka perawan-perawan penuh cinta dan sebaya umurnya. Nabi nak ayat, perempuan dalam syurga tu tidaklah tua, semuanya muda, comel-comel belaka. Betul kita ni atas muka bumi ni, isteri kita, pasangan hidup kita dia. Semestinya kalau kita ke syurga, kita akan nak bidadari. Dalam hadis sahih Nabi kata bidadari di syurga, boleh kita nanti tu siapa? Isteri kita di dunia. Isteri kita kalau dia solehah di dunia, dia boleh masuk syurga dengan kita, maka dia akan jadi bidadari kita. Dialah bidadari kita. Dan masa dia jadi bidadari kita di syurga tu, kita tak akan bertikar dengan Allah. Contoh isteri kita nama Fatimah lah. Kita kata, ya Allah, atas muka bumi dulu dah lah bini aku Fatimah ni juga, ni akhirat mu Fatimah ni juga. Betul, dia tak akan mari cerita benda tu. Sebab Fatimah atas muka bumi dengan Fatimah hak jadi isteri kita bidadari di syurga, subhanallah, ajaib dia punya comel dia. Kita tak bertikar dah sebab bidadari bagi comel. Sebab itulah isteri kita kalau di dunia dia taat kepada kita, kena royak dia, awaklah bidadari saya di akhirat, jangan bimbang. Tetapi kalau di dunia, Nabi kata dalam hadis sahih, kalau di dunia dia pun tidak hormat kepada suami dia, dia mengingkari nikmat suami dia, suami dia beri sebahagian harta, kata suami dia tak kerja, kerja biasa-biasa, beri lah 50 riyal seminggu ke 100 riyal, dia kata
Dia pelekeh suami dia. Dia kufur dengan nikmat sumbangan suami dia. Orang lagu ni tuan-tuan, bidadari yang ada dalam syurga Allah ni berdoa minta dengan Allah supaya Allah mematikan cepat-cepat suami dia tu, supaya suami dia boleh masuk syurga dan boleh jadi suami kepada kami semua. Bidadari di syurga duk tunggu. Nah, jadi dalam cerita ni tuan-tuan, perempuan tua ni dia minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk syurga. Nabi kata orang tua tak ada dalam syurga. Nabi pun bacalah ayat daripada surah inna insya'na khunna insya'an faja'alna khunna abkaran uruban atraban di ashab, ana rasa surah al-waqiah kalau tak silap. Sahabat minta Nabi doa, minta syurga. Sebab Tuan pernah cerita dulu seorang sahabat Nabi perempuan yang ada penyakit sawai gila babi. Sawai gila babi, nak sebut sawai gila babi tu tuan faham dia. Sebab sawai ni macam-macam. Ada tidak gila babi pada. Nama dia Su'airah Al-Asadiyah. Dia ni bekas khadam kepada Khadijah bin Khuwailid. Dia dengan Nabi. Satu masa lepas Khadijah meninggal, dia tak ada lah tempat bergantung. Dengan penyakit dia ni, dia pergi jumpa dengan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, tolonglah doa sembuhkan penyakit aku. Nabi berkata, munok aku doa untuk sembuhkan penyakit, kau munok syurga. Dia jawab selalu, ya Rasulullah, aku nak syurga. Tapi dia kata, sebagai manusia lah di kita ni, sebagai manusia, dia berkata, ya Rasulullah, kalau boleh lah, doalah sikit, supaya bila mana aku mari sawai gila babi tu, aurat aku ni tertutup. Sebab bila aku mari sawai terbuka, orang boleh tengok habis. Nabi pun angkat tangan berdoa selepas pada tu, alhamdulillah. Bila dia sawai, aurat dia tidak terdedah. Begitu juga satu kisah daripada Rabi'ah bin Ka'ab, sahabat Nabi. Dia minta dengan Nabi, ya Rasulullah, tolonglah doa kepada aku supaya aku dapat syurga. Sebelum tu Nabi duk tanya dia banyak kali, ada nak gapo dia, nak suruh aku buat gapo kamu. Sebab dia ni beri perkhidmatan kepada Rasulullah SAW. Antara sahabat-sahabat Nabi yang banyak beri perkhidmatan kepada Nabi ni, selain pada Anas bin Malik, selain pada Ibnu Abbas, selain pada Ibnu Umar, Rabi'ah bin Ka'ab. Setiap kali Nabi nak air, ada air. Setiap kali Nabi nak pergi mana, dia akan nemai Nabi. Nabi ada kuliah agama, dia akan duduk dengar. Jadi satu masa Nabi duduk tengok dia ada semua, Nabi pun tanya dia, ada benda-benda tak? Aku boleh tolongmu. Dia pun balik mikir-mikir, dia kata okey, esok boleh jawab. Bila dia pergi jawab depan Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, doalah aku supaya boleh duduk syurga bersama denganmu. Rasulullah tanya, tak ada benda lain kau nak lagi? Dia kata, tak ada ya Rasulullah. Dalam riwayat lain, Rasulullah tanya, ada kau pergi jumpa dengan sahabat-sahabat Abu Bakar, Umar yang boleh jawab gitu? Dia kata, tak ya Rasulullah, mari daripada hati perut aku. Jadi Nabi we tips pada dia supaya dia boleh jumpa dengan Nabi, duduk bersama Nabi di syurga. Nabi kata, perbanyakkanlah sujud untuk aku ni boleh bantu doamu supaya boleh sama-sama ke syurga. Maknanya Nabi nak suruh dia banyak ke semaya. Tentu kerana dengan semaya kita ke syurga. Dan kerana ibadah semaya itu juga Allah Subhanahu Wa Taala boleh beri rahmat kepada kita untuk masuk ke syurga. Jadi insya-Allah kita sambung minggu depan berkaitan dengan bab yang ke-37, bab ma jaa fi sifati kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syi'rin, iaitu berkaitan dengan syair Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.